warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis, yang berhormat saudara Tencua, Naib Presiden Parti Keadilan, yang berhormat saudara Aris Sabri, Datuk Aris Sabri daripada DAP, Datuk Warahim kita yang di-Pertua Kawasan dan tokoh veteran, yang dikasihi Ketua Keadilan, seluruh pimpinan PAS Kawasan Kota Baru, pimpinan Keadilan, pimpinan DAP, ahli-ahli dan para penyokong parti-parti dalam Pakatan Rakyat, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Malam ni tak kena protokol. Saya ahli biasa. Yang berucap tadi itu orang ada jawatan dalam parti. 3 minggu lepas saya datang sini berucap di Padang Perdana. Masa itu timbalan presiden. Sekarang jadi ahli biasa. Dalam PAS ini saya biasa menjadi pemimpin berbagai peringkat, Ketua Muda Pulau Pinang, Esko Pemuda, Setiausaha Pemuda, pemangku Ketua Dewan Pemuda, kalah dalam Pemuda, Naib Presiden, kalah Naib Presiden, timbalan Presiden, kalah timbalan Presiden. Biasa. Cuma tahun ini muktamar kita agak pelik sikit sebab dia luruh semanyang setandan. Itu ada pelik sikit lah. Jadi pelik ini memanglah dia luruh satu mayang. Itu ada perkara-perkara yang pelik di abad ini. Sama ada ahli biasa ataupun berjawatan, perjuangan kita mesti teruskan. Jangan ada di hati kita nak izinkan UMNO terus memerintah Putrajaya. Jangan siapa niat nak membantu UMNO. Baman akan lawan. No. Bagi kita seperti kata Datuk Aris Sabri tadi, kita kena tamatkan dah pemerintahan mereka. Tak boleh dah mereka menunjukkan kebaikan lebih daripada yang mereka telah tunjuk. Wang MDB kita lihat hilang entah ke mana. Yang tanya duit Wang MDB ni bukan ketua cawangan PAS, bukan unit aman. Yang tanya duit tu kamu letak kat mana? Tun Mahathir. Tun Mahathir ni bukan sebarang orang. Kalau ibarat dia ni kepala perompak, yang ada sekarang ni hanya anak-anak buah dia yang baru nak belajar merompak. Dia tahu di mana tempayan emas yang kamu sembunyikan, di gua mana. Sebab itu ya, bila yang bertanya Tun Mahathir, artinya keadaan ekonomi negara telah serius, bukan satu perkara main-main. Dengan hari ini pula tempat orang Melayu ni, Pelda, yang sahamnya dulu dibuka lebih pada RM4.50, sekarang tinggal RM1.80, telah dikeluarkan daripada bursa saham. Artinya orang Melayu akan terus menderita. Yang mengkritik sekarang bukan Tun Mahathir lagi, sudah sampai ke tahap Raja Muda Johor.
Dalam suasana begini kita nak beri nafas pula pada UMNO untuk terus How can, mana boleh? Inilah hadirin sekalian. Janganlah kita cuba memberi sambungan ajar kepada UMNO dan Barisan Nasional. Yang kita nampak, yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Tun Chua, negara-negara lain telah lalui dan perubahan ini di Filipina, di Indonesia. Kita tengok di Indonesia, presidennya bertukar ganti. Lepas Soeharto 32 tahun, naik Bapak Habibie tak lama, kemudian naik Gus Dur tak lama, kemudian naik Megawati tak lama, naik pula Bambang Susilo tak lama. Sekarang ini Joko belum tahu lagi boleh sambung dua pengal atau tidak. Artinya rakyatnya rakyat yang kritikal. Kita ni hilang wang bank bumi, UMNO terus memerintah. Hilang duit di Pelabuhan Kelang, UMNO terus memerintah. Hilang duit di Perwaja, UMNO terus memerintah. 1MDB duit entah ke mana, nak terus memerintah lagi. Hai, penduduk Malaysia ni orang ke batang kayu kan? Sebab itulah hadirin sekalian, bagi kita mesti riwayat pemerintah ini perlu ditamatkan. Dan bila kita naik besok pun, na'udzubillah, kalau melakukan penyelewengan, begitulah juga rakyat akan buat. Inilah yang dikatakan proses demokrasi, timbal balas, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya bila ceramah dengan Datuk Arif Sabri, saya segan. Saya duduk di belakang, dia tanya, Ustaz mana ceramah ni? DAP. Itu DAP tu. Baru-baru ini masuk pula seorang lagi DAP, Tok Janggut kita, Datuk Mat Said. Ni yang nak masuk lagi, tak tahu siapa lagi tu. Hadirin yang dihormati sekalian, walau bagaimanapun kita nak tumbangkan satu pemerintah bukanlah mudah. Nak bercakap mudah, tapi mesti ada susunan kerja, semangat yang tinggi, usaha berterusan. Sebab pemerintah ni ada alat berbagai-bagai. Mereka ada media, mereka ada special branch, mereka ada perisai tentera, mereka ada BTN, mereka ada pegawai kerajaan yang boleh dikuasai oleh mereka. Sekurang-kurang mereka ada 2-3 juta undi kehadapan yang mereka miliki. Oleh itu, nak menumbangkan suatu pemerintah bukan satu perkara yang mudah, terutama jalan demokrasi dan jalan suara orang ramai ini. Lonjakan mesti dicari. Sebab itu kita lihat untuk mengambil Kelantan dan Terengganu pada tahun 59, kita bertahaluf dengan Parti Negara. Datuk On amat berpengaruh kepada orang Melayu. Bila dia terkeluar daripada UMNO menubuhkan Parti Negara, dia bergabung dengan PAS dalam tahaluf muafakat politik, baru kita ada lonjakan untuk menawan Terengganu, kemudiannya Kelantan. Artinya lonjakan itu mesti dicari untuk mendapat kuasa pemerintahan. Kita hilang kuasa pada tahun 78. Macam mana nak kuasai balik negeri Kelantan? Perlu satu lonjakan. Lonjakan itu datang daripada 46 Tengku Razali. Ya, betul. Saya ingatkan balik peristiwa-peristiwa dulu untuk kita rancang masa hadapan. Sebab ada yang mengatakan PAS duk seorang pun tak apa, PAS tak mati. Betul. PAS tak mati, tapi tak boleh menang belayar. Yang ni kita kena faham. Sebab itu saya sebut, walaupun akhbar putar belit menjelang muktamar untuk
Mereka meletakkan saya kununya anti presiden yang sekarang ni Tun Guru Haji Hadi. Saya menyindir Tun Guru Haji Hadi. Bukan, kita menyindir, kita bercakap fakta. Hebat Tun Guru Haji di Kelantan, tak boleh ambil Kelantan, melainkan bila datang satu lonjakan daripada Parti 46 di bawah Angkatan Perbadanan Ummah, baru kita skor 52-0. Ingat kata tak? Ya. Dan tertapaklah Tun Guru Haji jadi Menteri Besar dan mengekalkan kuasa itu sampai sekarang. Tapi nak dapat lonjakan itu, kena ada jolokkan daripada sumber lain. Tun Guru Haji Hadi pun hebat. Siapa kata tak hebat? Mana? Pemimpin yang cukup hebat. Tetapi nak menang di Terengganu, kena ada lonjakan daripada Parti Keadilan Barisan Alternatif. Ini yang perlu tahaluk coalition atau pakatan. Nak dapat kuasa itu perlu ada lonjakan. Dia tak boleh seorang. Melainkanlah kalau di Malaysia ini penduduk orang Melayunya 95% dan 95% beragama Islam, maka kita boleh buat satu lonjakan hanya kita sahaja. Tapi masyarakat kita majmuk. Dalam orang Islam itu sendiri pun berbagai parti yang disebut oleh Pak Mongkol kita tadi itu. Yang menyertai UMNO 3 juta saja. Itu pun ahlinya kalau diputihkan tak tinggal berapa. Yang menyertai PAS 1 juta. Lebih dah sekarang ni. Artinya kekuatan individu tidak sekuat mana, melainkan ada sokongan tampungan yang datang daripada luar yang membolehkan lonjakan berlaku dan dapatlah kita capai kemenangan. Lonjakan Melayu kita perolehi tahun 90. Kita perolehi lonjakan Melayu pada tahun 99. Kita tak dapat lonjakan orang bukan Melayu. Tambah Cina, dia takut nak mengundi PAS. Orang Melayu takut nak mengundi DAP. DAP ni Cina, anti Melayu, nak bergabung dengan Singapura. Ini yang ditarbiah dalam Biro Tata Negara. Artinya kalau kita berkawan dengan DAP, kita gadai Melayu. DAP pula mengatakan kalau berkawan dengan PAS, habis semua nanti kena sunat. Maka inilah ketakutan yang dipupuk begitu lama. Tetapi menjelang tahun 2008, pemimpin kita duduk semeja, berunding, berbincang. Akhirnya ada muafakat untuk kita membuat perubahan. Mesti ada muafakat. Orang Melayu naklah berani mengundi calon-calon DAP. Orang-orang Cina, Indian naklah berani mengundi calon-calon PAS. Calon keadilan ni mereka tak apa takut untuk ni. Bila berlaku usaha itu, perpaduan itu, itulah kita menang 5 negeri pada 2008. Orang Cina memakai t-shirt PAS. Orang Cina dimuar pakai baju gambar Tok Guru. Artinya bila sudah pecah tembok yang dipasang oleh UMNO BN, artinya riwayat hidup UMNO BN akan berakhir. Tiba-tiba kita pula hidupkan balik tembok itu. Gila ni, gila. Bila tembok itu telah pecah, kita kena terus pecahkan. Oh, ada beza pendapat? Tentu. Mana boleh. Kita mesyuarat cawangan pun kadang-kadang 2 pagi tak selesai. Nak panggil penceramah pun kadang kita berbeza pandangan. Mereka kata jangan panggil penceramah ni, dia ni keras, tak sesuai di kampung ini. Mereka kata dah, dia ni keras, biar dia pukul betul-betul. Berbeza pandangan itu kadang mesyuarat cawangan sampai pukul 2. Itu sesama kita. Tambahlah pula parti yang berlainan, kebudayaan yang berlainan, agama yang berlainan. Sudah tentu ada perbezaan.
Maka kita kena berani sit down, duduk dan bincang. Perkara yang lebih besar yang kita kena selesaikan ialah masalah rakyat. Rasuah, 1MDB, duit hilang, cincin 24 juta. Duk pang, terus bang senyum ya. Naik ke kereta bumper jet senyum ya, pergi beli belah. Kenapa? Dah diberi taklimat oleh ketua special branch kepada dia, misalnya lah, jangan bimbang angkat terus, government tak akan bertukar sebab Pakatan Rakyat pecah. Kita mau kan macam itu? Kalau mau tak apalah. Lama-lama esok duit kita jadi macam duit Jepun. Hadirin yang dihormati sekalian, maka di atas pakatan itu berlakulah lonjakan politik. Kita kuasai 5 negeri, dan tahun 2013 yang lalu kita dapat 52%. Siapa pemerintah tak usah hati? Siapa yang jadi pemerintah, dia tak mau hilang kuasa. Hilang kuasa ni jangan main. Mamat hilang timbalan pun kuasa belai nak. Tapi jenis Mamat ni tak apa lah. Orang datang ni, kau ni nak ambil gambar daripada orang kata, orang mau lagi ambil gambar dengan aku. Tapi kalau hilang kuasa eksekutif memerintah negara, memang mereka tak sanggup hilang. Mereka dah lihat 5 negeri jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Di atas, bila orang Tionghoa mengundi calon PAS, orang Melayu mengundi calon DAP, orang Melayu, Cina, India mengundi calon keadilan. Negeri yang jatuh pula Selangor, Perak, Pulau Pinang, bukan Perlis. Kemudian kalau berterusan Pakatan Rakyat ini, negeri yang berpotensi akan jatuh akan datang Johor. Kalau Johor, Selangor, Perak, Pulau Pinang berada dalam Pakatan Rakyat, UMNO menggigit jari. Ini negeri kaya. Betul kan? Tengok Selangor sekarang, peruntukan adanya berapa? Ketua pembangkang diberi allowance dengan kereta. Ketua pembangkang Rizal meningkat begitu hebat. Di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat, dia tengok Selangor dia terlepas ni, dia menggigit jari. Saya pergi ke Medan ni, kira 5-6 bulan dululah. Jumpalah sekumpulan orang Melayu di airport. Mereka datang ambil gambar dengan saya, ni umur 50-an dah lah. Saya tanya, datang daripada mana tuan-tuan dan perempuan ni? Dia kata daripada Shah Alam. Saya kata, saya pun duduk Shah Alam. Kenapa kita tak pernah jumpa? Dia kata, Mama, kami nak beritahu pun segan. Kami ni, kita ni mazhab lain. Saya pula sebut mazhab, saya takut lah. Kenapa kamu ni mazhab apa? Kami ni UMNO. Berartinya orang UMNO di Selangor nak mengaku UMNO dah malu. Bayangkan dulu ni Selangor ni lah kubu kuat UMNO. Sana ada Datuk Harun. Yang hebat lagi Mike Tyson. Tahu Mike Tyson? Bukan kata anak tu mulu, anak rajam dia pelari. Sekarang kawan saya, sahabat baik saya, semalam minum kopi dengan dia. Dia ada khetoyo. Cabut gigi boleh bawa rumah 20 juta lebih. Bila ada pelihara kecil, Cikgu Warahim pun dia kecup perut. Komando UMNO ni paling hebat. Red beret, topi merah, sengit sebelah. Inilah barisan kita. Kita tengok mana tu? Komando Selangor. Kita pun dia kecup perut. Hebat. Masa mereka berkuasa, sekarang negeri itu terlepas. Sekarang bila tanya, kamu di Parti Lepas? Malu nak beritahu. UMNO. Kalaulah mereka terlepas pula Johor, mati atau tidak UMNO di Malaysia? Mati. Inilah mereka tidak mau jadi begitu. Salah satunya pecahkan Pakatan Rakyat. Bagi UMNO dan PN,
Mereka saya yakinlah berapa juta aku perlu mereka sanggup berbelanja asalkan Pakatan Rakyat pecah. Sebab ini saja yang boleh menyelamatkan pemerintahan. Terlepas Selangor, terlepas Perak 10 bulan pun mereka dah kejut. Penang sampai sekarang mereka tahu dah Penang ni nak ambil balik macam Kelantan memang susah. Pulau Pinang pertama kita menang, kuasai Pulau Pinang. Penggal kedua 2 dun BN hilang wang pertaruhan. Nak akan datang ni 7-8 dun BN akan hilang wang pertaruhan di Pulau Pinang, insyaAllah. Kalau begini keadaan tadi sekalian, kalau kita tahu kira ingat UMNO tak tahu, ingat Najib tak tahu, pakar strategi mereka tak tahu. Mereka buat kajian setiap hari, setiap minit, laporan SB setiap masa. Malam ini himpunan kita tengah hujan ni, direct line. Bangkali Najib tanya macam mana di Kota Baru, Allah hujan aku ramai. Dia kata dia geli kat Rosmah, macam mana mah? Ni nampak cincin ni nak kena jual. Mereka berbincang, mereka buat kajian, caranya pecahkan Pakatan Rakyat. Ini yang mereka usahakan. Dan kadang-kala kita melatah dan kita terperangkap. Tak guna kita menang, tak guna kita ambil alih Putrajaya kalau kita tak dapat laksanakan hudud. Kelantan kita merentah 20 tahun lebih. Sekarang berapa tahun dah? 90? 25. Sebelum kita dapat laksanakan hudud, banyak ada perkara lain kita buat? Banyak ke tidak? Banyak. Cuti 2 hari kita mula. Cuti bersalin 60 hari kita yang mula. Memindahkan akaun daripada sistem riba kepada sistem yang tak ada riba, kita mula. Tubuh rehan dan sebagainya, pajak gadai Islam, kita mula. Artinya banyak perkara yang kita boleh buat sebelum sampai kepada pelaksanaan hudud. Betul ke tidak ni? Itu kenapa kita kata tak guna pergi Putrajaya kalau tak dapat pelaksanaan hudud? Kita merintah Terengganu, banyak pindah perlembagaan, tak dapat laksana lagi hudud sepenuhnya. Tetapi kita dapat hapus tol, kita dapat hapus cukai pintu, kita dapat mengubah dasar pemberian tanah kepada rakyat. Artinya bila kita menepati kuasa, banyak perkara yang kita boleh buat. Ini yang perlu kita mengambil alih pentadbiran negeri dan pentadbiran Putrajaya. Memanglah kadang-kalanya kita bila bergabung ni ada kurang, macam dulu ni kita nak bergabung dengan Parti Keadilan Anwar Ibrahim. Dia daripada ABIN dulu, tinggalkan ABIN menyertai UMNO tahun 82. Dia bertanding pula di tempat yang PAS menang di Matampoh, Ustaz Zabidi Ali. Saya cukup marah. Apa yang saya tak hentam Anwar? Saya dengar keset yang saya hentam Anwar dulu, saya pun nak segan. Kadang tu kiri kanan tak kira lah, macam-macam lah. Sebab dia UMNO. Lepas tu apa yang berlaku? Dia sampai dipecat daripada UMNO, dia dizalimi sebegitu rupa. Mereka tubuh parti dan tahaluk dengan kita. UMNO dia kata lah, dulu Mak Sabu kata macam-macam ke Anwar, sekarang boleh berkawan. Iyalah, dulu dia UMNO, dia lawan kita, sekarang dia kawan, takkan nak hentam lagi. Kita ni tak jadi kawan pun dia hentam. Itu yang pelik. Saya ceramah dengan Anwar, saya ingatlah mula-mula dia dalam Keadilan, saya nombor 1 naik Presiden 4, ceramah di Rauk. Saya kata nak kata apa, Anwar ni duduk dah tu pentas. Akhirnya saya tahu nak kata apa, saya menyanyi je lah. Bukannya aku tidak tahu segala yang telah berlaku,
hanya ku pendamkan di hati. Akhirnya engkau menyerah diri, akhirnya engkau kembali padaku. Ku terima dengan senang hati, walaupun kau berdosa padaku, karena kau seorang pujaan hatiku. Itu dia pun dia balas balik, kenapa aku difitnah. Lagu dia menyanyi juga lah. Tinggal teruskan. Lepas itu kita bersama, kita berbincang, dah duduk dalam pakatan, dalam personal kita kan, kita nak hentam lagi. Tengku Razali pun begitu. Dia di antara arkitek yang menjatuhkan kerajaan Kelantan pada tahun 78. Dia orang hitau lah. Tapi bila dia memimpin Parti 46, bertahaluh dengan kita, takkan kita nak hentam lagi kalau kita kritik dalam mesyuarat. Karena kita berada dalam satu coalition, satu pakatan. Begitulah dengan DAP. Apa yang kita tak kata kepada DAP dulu? Cina, muka apa komunis. Kalau Melayu. Tapi bila kita berdepan, kita bersembang, duduk dalam pakatan kita, tentulah kita tak boleh hentam mereka seperti mereka dulu bukan bersama dengan kita. Betul kan ni? Kalau faham itu semua, kita taklah jadi masalah. Inilah dah tak faham. Inilah hadirin sekalian, Tak faham ni kan? yang kita berada dalam satu pakatan dan kita sudah diambang kuasa. Kira kalau buah kelapa itu kita pegang, kita nak kulah lagi. Tiba-tiba lah kena nak kulah itu, ada orang jolok punggung kita. Hadirin yang dihormati sekalian, oleh itu bagi kita Pakatan Rakyat ini akan kita teruskan. Yang penting ialah rakyat perlu diutamakan. Soal perjuangan syariat akan kita teruskan. Jangan kita jadikan perjuangan ini kadangkala bukan ke arah kita nak laksanakan, tapi nak tunjuk kita ni hebat. Kita lihat misalnya, semua kita dalam pimpinan PAS, saya yakin dulu dan sekarang tak ada seorang pun yang menolak syariat Islam termasuk hudud. Tak ada. Kalau ada perbezaan bagaimana nak mencapai ke arah itu ada perbezaan pandangan. Macam juga pemimpin yang muktabar. Kalau Yusuf Qaradawi kata begini, kalau daripada Tunisia kata begini, kalau Tariq Ramadan memberi pandangan begini, artinya ada pandangan yang berbeza. Kesemua mereka itu tidak menolak syariat Allah. Dalam kitab pun begitu. Tapi ada mengatakan kita kena pindah parlimen ini juga. Sebab ada pegawai daripada Jabatan Menteri datang memberitahu rakan-rakan kita di Kelantan kena masuk segera private member bill untuk pindah 355. Tak masuk lusa ni, tak boleh bawa dalam sidang yang dulu. Maka dibawa masuk tanpa bawa dulu kepada pimpinan PAS Pusat, tidak diberitahu kepada Setiausaha Agung, tidak diberitahu kepada Ketua WIP Datuk Mahfuz Umar, tidak juga kepada rakan ahli parlimen Pakatan Rakyat DAP dan keadilan. Bawa habis penggal itu, private member bill tak naik. Dijanjikan okey penggal ini yang bulan 5 dan bulan 6. Sidang tinggal 2 hari lagi. Akhirnya tak naik juga. Artinya UMNO tipu kita. Betul? Kenapa kita beramu? Iyalah, UMNO tipu yang kita percaya. Kenapa? Bodoh. Kami kita bodoh. Betul. Betul. Kita Pecah lagi itu. macam kali zaman aja. Musuh kata kita yang ikut masalah. Saya beritahu ulama itu. Hati-hati. Kita pemilik UMNO ni.
Dua orang lagi paling yang ada sini. Saya tak tahu naik lagi dah. Kita sudah berbuat salah sama kita. Sama apa tahu? Dan hal ini pula. Hadir. Ya kata unsur itu kita bawa dulu kena bincangkan majelis macam-macam. Kok mana ni? Kita ada kapok hati ada bawah ni. Inilah hati sekalian. Walau bagaimanapun saya pemimpin, saya jawab apa itu. Udah percaya dah, Pak Pelihat. Semoga kejadian ini bukan pula dipatut kali yang kedua, kali yang ke-8. Kan kalau sidang ini tak nak habis 2 hari lagi. Berapa tapi 355 tadi. Bapak. Kamu lagi seperti kau yang balik ni. Yang penting sah kita jangan berpecah. Yang sedap itu sedap. Yang penting perjuangan akan tetap berusaha mencari jalan untuk memusnahkan kita. Saya yakin apa yang berlaku ini tidak memusnahkan kita, tetapi memberi keinsafan. Ada perbedaan, saya kata tadi kita bincang. Tak boleh sehari 2 hari, tak boleh 2 hari 3 hari. Jangan tak habis perbincangan. Ya. Betul. Motek. Cakap, bincang, argue dalam mesyuarat. Biar sampai makan kapet, argue dalam mesyuarat. Kemudian kita dapat persetujuan, kita pikul bersama. Kalau tidak, kita badalkan begini, kita mari dengarlah GST tentang duit jatuh, pergi Mekah tambang naik, duit hilang, nak ubah keadaan, tak boleh. Betul. Kan? Boleh, tapi kalau lah keadaan ini berterusan, saya bimbang. Betul. Saya bimbang. Kan? Paling kita tak mau melihat, biarkan datang, Kelantan terlepas. Betul. Betul. Maka mentahkan aku Mamat tak mau tengok Kelantan terlepas. Di sini tempat aku jadi ahli parlimen 2 penggal. Mana boleh kita lupa? Tempat yang mendulang saya menjadi parlimen ahli politik 2 penggal di sini. I will never forget. Oh, yeah. Yes, dia memang. Betul kita lihat dalam keadaan yang sebegini rupa. Kalau ada kesilapan, kita semua biasa melakukan kesilapan, tapi membuat satu islah pemahaman. Sekarang kita tengok soal kabar hari ini. Yang kita heran dulu, kita boikot utusan. Ya, bakar Kita boikot TV3. Sekarang Pulau ada. Dia bakar Mamat tetap setia boikot utusan KBRI ini. Wartawan utusan baik dengan. Dia kata berita tak boleh, nak minum teh boleh. Wartawan perempuan utusan bertelefon dia, nak beri ingatan, dia kata boleh, lupa minum teh boleh. Sebab apa? Parti saya memutuskan utusan masih diboikot. Tapi sekarang lepas. Oh. Dia
sendiri. Bicara bakam. Bakam. Kita bukan bermusuh dengan wartawan. Saya jumpa wartawan Istiqlal, wartawan Star, wartawan Pusat. Boleh minum kopi. Kita tak suka dasar pemerintah mereka, bukan individu itu yang menentukan corak berita ketua pengarang, bukan wartawan di Kelantan ini. Kita berbaik dengan mereka, kita tak memusuhi mereka, tapi yang kita boikot cara pemerintahan mereka. Dan ini keputusan parti, Tahu bakam. keputusan yang diluluskan dan kita pegang. Ini tiap malam muka yang sama. Siapa? Betawi. Siapa? Perlu. Lagi masker tau. Lagi masalah keuangan, dah banyak dah kawan-kawan kita bincang. Malaysia juga serius menghadapi masalah keselamatan. Boleh kan tiba-tiba jumpa kubur di Perlis dalam sempadan Malaysia, ratusan telah ditanam di situ. Soal kabar dunia meletakkan Malaysia negara yang membunuh rakyat tanpa senjata. Killing field ini ada di Kamboja zaman Pol Pot. Sekarang ada di Malaysia. Boleh pengawal di negara tak tahu. Bodohnya. Sedangkan polis Malaysia antara polis yang cekak dalam ini. Simperan kita hebat. Dia nak tangkap Kencoa, dia tahu Kencoa dari mana. Nak di Johor, itu betul terang. Saya nak pergi Sarawak daripada Penang, berhenti sekejap di lapangan terbang KLA, minum teh, berani tengok, tuduh lapangan datang. Nak tangkap ketang dulu, perjalanan kita nak pergi ke Sabah. Tetapi mayat atau orang dibunuh ataupun mati ditanam di Perlis, boleh kata pelik atau tidak? Pelik atau tidak? Boleh kata tuan amanah dari pemerintah menjadi pemerintah Putrajaya? Tak kok. Tak nak tidur malam ni. Bukan tos. Itu banyak. Sekarang kononnya Ray Ahmadi kata kita tidak akan tolak ansur. Kita kejar terbang kaki sindiket yang membawa pendatang dan pelaku kematian itu yang ditanam di Malaysia. Dah lengkap berapa bulan baru tahu. Menteri Dalam Negeri buat apa? Benda-benda ni serius saja sekalian, bukan perkara main-main. Malu kita pada dunia orang panggil negara syndicate killing field. Yang berlaku orang Myanmar berlaku. Orang Islam, kalau Islam ke bukan Islam, mereka tu pelarian. Sempadan kita mesti dikawal, mesti dijaga. Dahlah sekarang disempurna melaksanakan Sabah orang tak berani pergi melancong. Orang boleh main kidnap orang sedang makan di restoran. Kidnap rakyat kita. Yang paling pelik, polis belum kena kidnap. Ini kegagalan hal keselamatan. Bapak dulu dalam parlimen hak Kementerian Negeri memang bapak bawa. Kalau duduk dalam parlimen hak isu ni bawa kali lompat saja. Mereka cekap nak tangkap kita yang demonstrasi aman. Allah, nak tangkap Khalid Samad pukul 3 pagi. Buka-buka pintu rumah, penuh. Nak tangkap saya dengan topeng hijau dekat rumah, itu dalam restoran. Padahal nak tangkap saya one phone call saja. Satu panggilan telefon, Pak ni lah. Sebab polis tu balai polis rumah tangga kedua.
Bagaimana kesempatan di ceroboh? Dan bukan kita ceroboh masuk kubur. Kami perkara yang serius yang perlu dilihat oleh rakyat, perlu pertukaran pemerintahan ini. Sebab rasuah telah merajalela dan sindiket-sindiket membawa pelarian itu melalui sindiket rasuah antara bangsa yang melibatkan nyawa manusia. Ini sindiket yang berlaku membawa rakyat Afrika ke Amerika 200 tahun dulu, 300 tahun dulu, zaman The Root. Tapi sekarang dia berlaku di sempadan negara kita, di Perlis, bukan sempadan, dalam negara kita. Saya harap pihak keselamatan bertindak dengan lebih baik dan mengikut di dalam negeri yang tak tentu halal tu. Kamu ada SOP sendiri, tindaklah. Saya tahu banyak pegawai polis yang bersembang dan berbincang dengan kita. Saya peluang bersembang dengan mereka tadi bila kata tak. Tuh dah tunggu setelah dulu lama bersembang. Dia kata, tidak tak. Apa tu? Ketua Polis Negara dipanggil Pak? Kan? Abu Bakar. Khalid Abu Bakar. Kita panggil Kebab. Saya boleh letak kebab tu tangkap pula. Saya mula-mula saya kata apa ni? Rupanya Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara, pegawai tinggi boleh panggil kebab. Jadi kamu ada SOP sendiri bertindak jaga keselamatan negara. Memang soal gaji dan sebagainya Bapak tahu tak padan. Berulang parlimen Bapak cakaplah banyaklah hal-hal polis ni. Dan mereka banyak terima kasih. Termasuk Humda, bila saya bercakap Selamat Indra, barulah mereka dapat 3,000 ringgit. Mereka kata terima kasih Bapak. Kalau Bapak cakap hari ini kami dapat 3,000 ringgit. Ada yang bernazar menduit saya simpan duit 50 dengan hari ini. Yang Humda tua di Johor tu sedekah kepada saya 50 ringgit. Saya kata saya banyak duit, Bapak sedekah. Ini nazar. Tahu kenapa saya simpan kenangan. Artinya tulis sekalian, hal keselamatan teruk, hal disiplin teruk, kementerian negeri fail, hal ekonomi teruk. Dalam keadaan ini kita kata bismillah. Kita kena berusaha semua untuk tukar pemerintah ini. Saya yakin penuh rakyat Kelantan untuk guru politik dan menteri lain. Saya yakin penuh tuan-tuan semua akan bekerja kuat untuk memenangkan mas dan kata rakyat di Kelantan pada akan datang. Boleh? Boleh. Itulah. Saya tak mau masa yang panjang lah. Malam hujan. Selamat tanda sini pula. Takkan nilai dulu. Ada sekali buat masa lagi 15 minit. Saya berhenti awal sikit karena masa hujan. Terima kasih kepada Tuan Rahim Kota Baru yang menjemput. Yang penting kita terus bersama dengan Pakatan Rakyat untuk buat lonjakan mengambil alih pentadbiran Malaysia. Boleh semua? Boleh. Itu yang harapan kita. Semoga kita semua terus bersama istiqamah dalam perjuangan daulatkan Islam dan juga keharmonian kebangkitan dan pembangunan bagi rakyat seluruh Malaysia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!